Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So kita jumpa lagi dalam kelas Asas Sains Komputer tingkatan 3. Okay, so gambar cikgu tak ada, kamera cikgu dah rosak. Tak tahu kenapa. Mungkin kena peti kot. Okay. Okay, so tak apa. So kita akan sambung lagi kita punya PDPR lah sebab di rumah kan. Sebab ni untuk cover banyak kita tertinggal syllabus kita. Tahun lepas pun kita PKP, tahun ni pun kita banyak PKP. Jadi harap-harap video ni dapat membantu anak-anak pelajar untuk terus belajar di rumah sambil ulang kaji. Okay, so kita akan mula dengan Python. Okay, untuk tingkatan 2 ni. Okay, kita akan belajar Python sambung balik Okay, so Python ni satu programming language lah. Okay, macam HTML pun programming language kita dah belajar tahun lepas kan. Okay, so Python ni programming language yang mana kita akan gunakan kod-kod yang dibuat untuk Python lah. Okay, so untuk permulaan, okay, siapa yang gunakan komputer Windows, okay, boleh download Tony. Okay, ini IDE yang antara yang paling mudah lah untuk guna dalam PC. So kita install satu dan kita boleh terus compile dan run. Okay, so pergi tony.org, boleh download untuk Windows. Okay, untuk Mac OS pun ada dekat sini. Okay, so benda ni mudah, download dan install. So bila dia install, dia akan ada macam ni lah. Okay, Tony install. Kini kita buat kod, sini akan run kod kita. Okay, siapa yang nak gunakan phone pun boleh. Cikgu dah try guna PyDroid. Okay, PyDroid 3 IDE for Python 3 ni antara IDE yang paling mudah lah untuk guna untuk buat coding, simple coding kan. Okay, so boleh download dan install dalam phone. Kita boleh code guna phone. Okay, so selamat coding. Okay, so kita mulakan coding kita. Okay, untuk yang permulaan, semua orang belum pernah jumpa lagi Python ni. Okay, so untuk permulaan, okay, kalau guna Tony ni kita new file lah. Okay, new file ni. Okay, permulaan tradisi. Secara tradisinya kalau programmer ni untuk memulakan programming, untuk belajar satu-satu bahasa baru, dia akan buat hello world lah. Hello world ni adalah untuk paparkan output program kita, untuk paparkan output perkataan dia hello world. Okay, so untuk Python ni untuk paparkan kita gunakan function print. Okay, panggil function print. Okay, so dalam function print ni, ni function yang mana ni? Kalau benda macam ni nama dia function. Okay, ada apa kod dia, apa dalam apa parenthesis. Okay, so dalam ni kita ada quotation mark untuk kita paparkan apa yang kita nak paparkan dalam ni. So kita nak paparkan hello world. Okay, so dia akan keluar perkataan hello world lah bila kita run. Okay, nak run program ada tekan atas ni run program. Tapi sebelum tu dia akan suruh kita save. So kita save lah. Yes. Okay, so bila kita run, okay, paparan kita akan keluar hello world. Okay, so apa beza dia? Apa benda yang nak tunjukkan ni? Okay, sebenarnya ini adalah apa yang kita nak keluarkan. Perkataan apa yang kita nak keluarkan. So kalau kita tukar perkataan ni, contoh kita tukar Assalamualaikum. Okay, so bila kita run, dia akan jadi Assalamualaikum. Itu je gunanya. Okay, kita nak paparkan apa benda output. Yang ni kita nak paparkan sebagai output. Okay, so clear. Okay, kita clearkan shell kita, right click, kita boleh clear shell kita supaya tak confuse. Okay, so selain daripada kita boleh paparkan string, yang ni string ni. Okay, yang ni string kita panggil ni. Okay, kita boleh paparkan juga calculation pun boleh, tak ada masalah. Okay, contoh kita kata kita nak paparkan 2 tambah 3. So bila kita kata print 2 tambah 3, dipanggil function print. 2 dibagi tahu 2 tambah 3. So bila kita run akan jadi 5. Kenapa dia tak keluar 2 tambah 3 tadi? Kan kita print 2 tambah. Okay, sebab kita tak ada tu quotation mark tadi. Quotation mark pula. Apa quotation mark yang nama dia? Ni. Quotation mark je. Okay, so kalau kita nak jadikan dia keluar 2 tambah 3, okay, kita kata kita boleh run, apa jadi? Baru dia keluar 2 tambah 3. Yang ni menunjukkan ini kita nak print. Ini adalah string. Dalam ni kita nak print. Okay, so kalau kita kata macam mana saya nak print 2 tambah 3 sama dengan 5. Okay, so saya kata senang je, kita letaklah sama dengan belakang. Dan juga belakang ni kita boleh letak 2 plus 3. Ada koma lah. Lepas ni kita kena koma. Okay, so kita run. Okay, so akan jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Okay, ini antara yang
basic-basic awal-awal kita belajar macam ni dulu Okey, so function print ni untuk output je. Okey, dia tak ada input lagi. Dia tak ada minta kita apa-apa lagi, just kita nak paparkan output saja. Okey, so kita boleh tukar macam-macam lah. Print hi, apa khabar? So kita run. Okey, dia akan keluar hi, apa khabar? Okey, dia akan repeat balik apa yang kita buat lah tadi. Okey, so jelas. Okey, itu function print. Okey, so dalam kita belajar apa algoritma itu, kita ada belajar tentang apa integer, string, okey, string. Okey, so dalam ni pun kita kena aplikasikan lah. Okey, so kita boleh kata kita nak print satu, kita nak dalam Python ni kita boleh simpan satu benda dalam satu dipanggil apa pemboleh ubah. Okey, so kita kata kita nak kata umur sama dengan 40. Umur sama dengan 40. Print. Okey, dan sekarang ni maksud dia macam ni, kita nak kata kita nak letak 40 ni, nilai 40 ni kita simpan dalam umur. Umur ni adalah alamat dia, ataupun dalam memory kita kata ini adalah tempat kita letak umur. Kan kita belajar dalam matematik X sama dengan 3X tu adalah pemboleh ubah kan. Jadi X tu boleh berubah apa-apa. Jadi kita kata umur ni adalah pemboleh ubah yang boleh menyimpan nilai 40. So bila kita kata kita print umur, apa akan jadi? Dia akan keluar 40. Okey, kita clear dulu. So kita print. Okey, so dia akan keluar 40. Dia akan ambil, dia tak print umur ni. So kita kata dia akan ambil nilai umur ni, 40. Sebab kita simpan 40 ni dalam value umur. Okey. Okey, jelas. Okey. So kita boleh kata juga nama sama dengan apa dia, Helmi. Okey, so print umur, nama. So dia akan print macam mana? Error. Silap. Okey, so kita boleh juga buat, kita kata kita nak umur, nama sama dengan Helmi. Boleh ke gini? Okey, sebab Helmi ni satu string. Jadi string kita mesti ada dalam quotation mark. So kalau kita kata print nama, okey, so apa akan jadi? Dia akan panggil nilai apa yang ada dalam nama ni keluar. Okey, so kita run. Okey, dia akan kata Helmi. Okey, clear. Okey, run semula. Run. Okey, akan keluar Helmi. So kita simpan nama ni, Helmi ni dalam nama. Okey. Ini string. Okey, ini integer. Okey. Okey, so kita nak buat yang lebih lagi sikit. Okey, so kita delete dulu. Okey, macam mana kita nak terima input daripada user? Okey, maknanya kita nak ambil input ni, kita ada output je. Kita ada paparan output je. Kita tak ada input lagi. Okey, so input kita akan panggil function input lah. Input. Apa function input? Ni function input. Okey, so dalam function input kita boleh tulis. Okey, ni padam lah. Ni. Okey, so dalam function input kita boleh bagi arahan lah. Masukkan nama. Okey. Okey, so kita space sikit. Okey. So bila kita run, dia akan suruh kita masukkan nama dan juga ada klik-klik ni. Dia bersedia menerima input. Okey, contoh kita masuklah nama, apa benda nama dia, Helmi. Okey, dan kita enter. Dah, habislah program kita. Itu je. Dia tak simpan kat mana-mana pun nama tu. Okey, dia cuma suruh kita masukkan je. Okey, so kalau kita nak simpan nama tu dalam something, okey, kita nak simpan nama dalam nama tadi kan. Kita nak simpan nama dan kita nak paparkan semula. So kita boleh letak depan ni, kita boleh letak satu pemboleh ubah. Okey, nama sama dengan input nama. Okey, lepas tu kita tambah print nama. Okey, so apa jadi ni? Dia suruh kita masukkan nama. Okey, so kita run, masukkan nama Helmi. Kita clear dulu. Senang. Okey.
Clear. Oh, tak enter ni. Clear Okay, so bila kita run, masukkan nama Helmi. Okay, bila kita enter, dia akan keluar Helmi. Okay, so boleh tak nak tambah lagi, nak keluar ni, nak cantik sikit. Okay, kita boleh tambah kalau ni. Kita buka question mark. So kita kata hi nama, okay, koma, nama, hi nama. Maksudnya apa kata? Dia akan keluar balik. Dia akan print out nanti. Kita masukkan nama, run. Okay, masukkan nama Helmi. Bila kita enter, hi Helmi. So dia akan kata, dia akan ada perkataan hi lah. Hi, nama. Nama ni bergantung pada siapa yang kita masukkan lah. So kalau kita masukkan nama lain, jadi lain lah. Okay, nama Joe. Joe. Okay, so run. Tadi dah run Oh, salah. Joe. Okay, so kita enter. Hi Joe. Okay, so apa yang kita tulis kat sini akan keluar. Dan apa yang kita minta panggil balik tadi, kita dah masukkan nama tadi. Nama tadi disimpan dalam nama lah. Okay, so dia akan keluar balik nama. Okay, jelas. Okay, so next, kita kata kita nak buat kita nak buat kira sikit lah. Okay, so masukkan nama, tak nak masukkan semula lah. Okay, so kita nak minta user masukkan tahun lahir. Dan juga kita nak kira dia punya umur. Okay, so kita kata sini input dalam kurungan, masukkan tahun lahir. Okay, so ini akan, bila kita run, dia akan minta tahun lahir lah. Okay, tapi dia simpan tak tahun lahir ni kat mana-mana? Dia tak simpan kan? So kita kena simpan satu tempat, iaitu tahun. Tahun sama dengan, okay, so tahun tadi, yang apa yang diinputkan tadi, dia akan simpan dalam tahun. Okay, so kita print apa kita nak print? Tak nak print ni, tahun. Okay, ingat Python ni case sensitive. Maksud dia, kalau kita gunakan pemboleh ubah ni huruf besar, huruf kecil, ini dia mesti ikut. Dia tak boleh pandai-pandai tahu je tahun ni huruf kecil, huruf besar tak. Dia mesti sama. Okay, so kita print tahun. So bila kita run, masukkan tahun. Tahun kita adalah 1983. Enter. So dia akan keluar 1983. Dia belum kira lagi. Okay, so kita nak suruh dia kira. Okay, kita clear. Macam mana nak kira tahun lahir? Macam nak kira umur? Okay, so kita boleh kata sini umur sama dengan tahun tolak 2000. Tahun sekarang 2021 tolak tahun. Okay, so kita akan print balik umur. So kalau gini nampak macam, okay, kita masukkan tahun. Okay, so masukkan tahun. So kita masukkan tahun. Lepas tu dia kata umur sama dengan 2021 tolak tahun. Print umur. So agak-agak boleh keluar tak ni? So ni belum boleh keluar lagi. Sebab apa? Dia akan jadi error. Tak percaya, kita tengok okay, masukkan tahun 1983. So bila kita enter, dia akan kata error. So nak tengok error ni macam mana? Okay, so kat mana error dia kata integer dengan string pada line nombor 2. So dia confuse kat sini. Sebab apa? Dalam Python, bila kita input ni secara automatiknya ianya adalah string. Dia bukan integer. Jadi bila string kita nak gabung dengan integer, kita nak buat operasi dengan integer, dia tak boleh. Dia kena tukar dulu ini kepada integer. Okay, so macam mana nak buat lah? Kita nak bagi tahu dia bahawa ini adalah integer. Okay, so kita just beritahu dia kat sini, tahun ni sebenarnya input ni adalah integer. So kita boleh letak sini integer dalam kurungan. Kita kurungkan semua ni. So beritahu sini tahun ni, kita masukkan tahun ni, nilai dia integer. Input ni, apa benda yang diinputkan dalam function input ni adalah integer. So
dia akan masukkan dalam nilai tahun. Tahun ni akan simpan nilai integer. So bila kita run, okey, masukkan tahun lahir 1983, enter. Umur dah 38. Okey, so umur cikgu dah 38 dah. So kira, okey, so nak bagi cantik lagi, kita bolehlah letak depan ni umur. Okey, adalah 38. So kita run balik, clear. Okey, bila kita run, kenapa? Oh, tak ada koma. Sorry. Clear. Okey, so sebelum kita panggil pemboleh ubah, kita kena letak koma lah. Lepas kita tutup tu. Okey, koma. So bila kita run, okey, so masukkan tahun lahir 1983, enter. Okey, so dia akan catat umur anda adalah 38. Okey, senang kan? Okey, itu antara first program yang boleh buat. Okey, so sekarang ni cikgu nak, okey, so untuk latihan, okey, cuba anak-anak pelajar buat satu program untuk mengira luas segi 4 sama. Macam apa formula segi 4 sama? Okey, so cari formula dia. Okey, buat satu formula. Okey, cuba hasilkan satu program. Okey, siapa dapat buat, hantar video pada cikgu dia run program ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.